Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 4 ingin membentangkan tajuk tentang kecemerlangan sesebuah sekolah. Ahli kumpulan terdiri daripada Nur Izzati binti Ishak, Ku Faridah binti Ku Muhammad Saad, Vanessa Liu Ling dan Elijah Cik Yong Zuan. Menurut Kamus Dewan, sekolah ialah tempat untuk belajar dan mengajar, tempat menerima dan memberi pelajaran. Secara umumnya, sekolah ialah sebuah tempat untuk mengajar dan belajar, tempat untuk memberi dan menerima ilmu dalam bentuk informal. Sekolah juga boleh dianggap sebagai pusat menimba ilmu secara khusus untuk seorang kanak-kanak, bermula dari peringkat prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan seterusnya universiti. Manakala komuniti pula ialah kumpulan orang yang tinggal di sesuatu daerah atau negara, masyarakat di sesuatu tempat atau negara, orang ramai umumnya. Dalam kata lain, komuniti juga boleh didefinisikan sebagai masyarakat atau individu yang tinggal di sesuatu tempat dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Komuniti merujuk kepada ibu bapa, masyarakat dan kerajaan. Seperti yang kita sedia maklum, terdapat beberapa fungsi umum sekolah. Antaranya ialah menjamin peluang kerja kepada pelajar, memberi kemahiran asas kepada pelajar dan memberi pengetahuan am kepada pelajar. Di samping itu, sekolah juga berperanan untuk mewujudkan suasana yang selamat dan menyeronokkan supaya pelajar sentiasa bersedia untuk menerima ilmu. Dalam konteks pendidikan, tidak dinafikan kerjasama sekolah dan komuniti adalah sangat penting untuk merealisasikan kecemerlangan sesebuah sekolah. Penglibatan ibu bapa dan keluarga adalah sangat penting untuk memenuhi matlamat tersebut. Hal ini kerana penglibatan ibu bapa merupakan guru kedua selepas guru di rumah dan mereka secara tidak langsung terlibat dalam proses mendidik anak-anak. Oleh itu, sekolah dan komuniti memainkan peranan penting sebagai sumber kecemerlangan sesebuah sekolah. Terdapat 4 isu yang berkaitan kerjasama sekolah dan komuniti sebagai sumber kecemerlangan sekolah yang telah dikenal pasti. Yang pertama adalah kebanyakan komuniti tidak memberi kerjasama kepada pihak sekolah dan usaha mempercepatkan proses pembukaan sekolah akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP. Masyarakat telah sedia maklum bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia menetapkan sekolah hanya akan dibuka apabila kes COVID-19 telah reda atau di zon hijau atau kuning sahaja. Namun, segelintir masyarakat enggan memberi kerjasama untuk menyelesaikan kes ini. Sebaliknya, mereka tidak mematuhi PKP sehingga menyebabkan kes ini semakin meningkat. Kesannya, pembukaan sekolah terus ditunda dan sekolah yang telah dibuka diarah untuk ditutup semula. Maka, keadaan ini memberi impak negatif yang sangat besar kepada golongan yang baru saja membina asas pendidikan dan mereka yang kurang berkemampuan untuk memberi kelengkapan pembelajaran secara atas talian. Kesannya, mereka ketinggalan dalam pendidikan dan sekolah sukar mencapai kecemerlangan. Yang kedua adalah kebanyakan komuniti tidak memberi sokongan terhadap aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Kebanyakan komuniti, terutama ibu bapa pelajar, enggan menghadiri mesyuarat, aktiviti sekolah dan memberi bantuan derma kepada sekolah. Kesannya, ibu bapa yang tidak menghadiri mesyuarat ataupun aktiviti sekolah tidak dapat mengetahui perkembangan anak-anak dan tidak tahu cara untuk membimbing pembelajaran anak-anak dengan baik. Kesannya, anak-anak sukar mencapai kecemerlangan dan sekolah turut sukar mencapai kecemerlangan. Seterusnya, komuniti tidak bekerjasama dalam menunjukkan teladan yang baik kepada para pelajar. Kebanyakan komuniti menunjukkan teladan yang sangat tidak senonoh seperti merokok, minum alkohol dan mengumpat orang lain di depan pelajar. Dan yang paling teruk apabila mereka mengajak pelajar untuk mengikuti perbuatan mereka. Selain itu, komuniti juga enggan melaporkan pelajar yang ponteng sekolah. Kesannya, sekolah menghadapi kesukaran dalam membentuk sasih pelajar yang baik, maka sukar mencapai kecemerlangan. Yang terakhir, iaitu yang keempat, ialah terdapat pihak sekolah yang mementingkan kepentingan dalam sekolah saja dan mengabaikan kerjasama atau permufakatan bersama komuniti. Contohnya, pihak sekolah yang menetapkan proses pembelajaran dan pengajaran PDP hanya diadakan secara atas talian sepanjang tempoh PKP dan mengabaikan kepentingan pelajar yang kurang berkemampuan. Sedangkan proses PDP boleh dijalankan melalui alternatif lain seperti pergi ke satu rumah pelajar untuk mengajar mereka. Kesannya, terdapat pelajar yang tercicir terutama mereka yang kurang berkemampuan dan sekolah sukar mencapai kecemerlangan kerana keputusan peperiksaan sekolah sukar untuk meningkat.
Maka, dapat disimpulkan bahawa bukan sahaja komuniti yang enggan memberi kerjasama kepada pihak sekolah, namun pihak sekolah juga enggan memberi kerjasama kepada komuniti. Seterusnya adalah perkaitan antara teori sosiologi dengan isu berbangkit. Secara umumnya, terdapat dua teori yang kita dapat kaitkan dengan isu-isu yang disebut sebentar tadi, iaitu teori konflik dan juga teori fungsionalis. Mari kita lihat teori konflik terlebih dahulu. Teori ini menganggap bahawa ketegangan akan berlaku antara individu dan kumpulan-kumpulan dalam masyarakat bagi menjamin kepentingan masing-masing. Apa pula perkaitan antara teori konflik ini dengan isu yang dibangkitkan? Pertama, tindakan segelintir komuniti yang hanya mementingkan diri serta mengutamakan program-program yang membawa manfaat kepada diri mereka semata-mata dan bukannya kepada para pelajar. Seperti yang dinyatakan oleh Saudari Vanessa sebentar tadi, masih ramai dalam golongan masyarakat yang tidak mematuhi SOP dan perbuatan mereka ini seolah-olah tidak peduli akan kesusahan atau usaha pihak lain yang sedaya upaya mematuhi SOP. Kesannya, kes COVID-19 di Malaysia semakin meningkat dan sekolah terpaksa ditutup. Perkaitan yang kedua ialah golongan yang berkuasa akan lebih mempengaruhi budaya sesebuah sekolah dan golongan yang tidak mempunyai kuasa hanya perlu mengikuti arahan dan peraturan yang ditetapkan sahaja. Seperti yang kita sedia maklum, terdapat beberapa buah sekolah yang menetapkan pembelajaran secara maya ketika sekolah ditutup. Dan solusi ini hanya menguntungkan satu pihak sahaja, iaitu pihak yang mempunyai kuasa. Mereka mempunyai kelengkapan, akses dan kemudahan yang lengkap. Manakala golongan yang tidak berkemampuan pula akan terus tercicir dalam pembelajaran, khususnya ketika pandemik ini berlaku. Seterusnya ialah teori fungsionalis. Teori ini mengatakan bahawa masyarakat ialah satu sistem sosial di mana terdiri daripada bahagian-bahagian atau elemen-elemen yang saling berkait dan saling bersatu bagi menjamin keseimbangan dalam masyarakat. Terdapat dua isu yang kita boleh kaitkan dengan teori ini. Perkaitan antara teori fungsionalis dengan isu-isu yang dibangkitkan ialah: pertama, budaya atau sikap yang sudah dinormalisasikan oleh masyarakat sekian lama agak sukar untuk diubah. Sepanjang perjalanan saya di sekolah menengah dan sekolah rendah, masih ramai lagi dalam kalangan ibu bapa yang mempunyai tanggapan negatif terhadap program sekolah seperti mesyuarat PIBG. Mentaliti bahawa program ini tidak membawa sebarang manfaat kepada diri mereka maupun kepada anak-anak mereka sudah lama dipupuk dalam minda masyarakat. Jadi perkara ini sukar untuk diubah. Melalui pembacaan saya dalam sebuah jurnal yang bertajuk Pendidikan dalam Struktural Fungsional yang ditulis oleh Maunah binti, masyarakat secara tidak langsung terikat dengan norma-norma, nilai-nilai dan moraliti umum. Pernyataan ini menunjukkan bahawa para pelajar terdedah kepada budaya dan amalan yang buruk yang ditunjukkan oleh masyarakat. Golongan muda ini yang senang dipengaruhi sudah pasti akan meniru dan mencontohi perbuatan yang tidak baik dalam kehidupan seharian mereka. Jadi di sini, kecemerlangan dan sahsia para pelajar akan sukar dibentuk. Bagaimana sekolah ingin berjaya sekiranya tidak mendapat sokongan daripada golongan komuniti sendiri? Dapat saya disimpulkan di sini bahawa kedua-dua teori ini mempunyai perkaitan dengan pihak sekolah dan juga komuniti. Perubahan dalam kalangan masyarakat akan dapat membawa perubahan kepada sekolah, dapat mempertingkatkan kecemerlangan sekolah sekiranya perubahan itu dapat diadaptasi dan diaplikasikan oleh semua golongan sosial dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, untuk menyelesaikan masalah yang dibentangkan oleh Vanessa tadi, maka adalah beberapa cadangan yang boleh diselesaikan. Untuk menyelesaikan masalah yang pertama, iaitu pihak sekolah boleh berbuka secara berperingkat. Itu tidak semestinya mereka semestinya semua murid tidak perlu hadir ke sekolah pada setiap hari. So sebagai contohlah, pihak sekolah boleh jadilah pelajar tingkatan 1 dan 2 pergi ke sekolah pada hari Isnin dan Selasa, dan pada tingkatan 3 dan 4 mereka boleh pergi pada hari Selasa dan Khamis, dan tingkatan 5 itu boleh pergi pada hari Rabu dan Jumaat. So maka hal ini dapat mengurangkan keadaan kesesakan bilangan murid yang terlalu ramai dalam sekolah dan juga dapat kurangkan risiko menjangkit COVID-19, dan juga akhirnya dapat mengekalkan kecemerlangan sekolah bagi mereka yang tidak memiliki jaringan internet dan suka untuk belajar secara kendiri. Untuk menyelesaikan masalah yang kedua, pihak sekolah boleh memainkan peranan penting dalam memberikan keterangan terhadap kepentingan PIBG kepada komuniti. Hal ini bermaksudnya ibu bapa enggan menghadiri ke sekolah bukannya disebabkan mereka tidak tahu kepentingan PIBG,
maka guru bolehlah memberikan keterangan kepada pelajar terhadap kepentingan PIPG dan mereka perlulah memberi tahu ibu bapa mereka terhadap PIPG adalah amat kepentingan bagi masa hadapan anak mereka. Maka pihak sekolah juga boleh mengadakan seperti cabutan petua di akhir sesi mesyuarat bagi menarik minat ibu bapa untuk menghadiri sekolah. So, seterusnya bagi menyelesaikan masalah yang ketiga, iaitu ibu bapa perlulah mestilah menjadi teladan yang baik dalam membentuk sasiap pelajar yang cemerlang. Hal ini juga bermaksud ibu bapa perlulah menjadi teladan yang baik supaya anak-anak mereka tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Dan ibu bapa juga perlu memberikan kerjasama yang sepenuhnya dengan pihak sekolah dengan menerima pandangan guru-guru bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan seterusnya memberikan nasihat kepada anak mereka dengan kata-kata yang positif. Maka hal ini akhirnya dapat membina kecemerlangan dalam sesebuah sekolah. Untuk menyelesaikan masalah yang terakhir, iaitu masalah yang keempat, pihak sekolah memainkan peranan penting dalam berhubung antara pihak PIBG dengan ibu bapa sebelum melakukan sesuatu tindakan. Hal ini bermaksud pihak sekolah perlulah bekerja sama dengan komuniti sebelum melakukan sesuatu tindakan seperti berbincang dengan PIBG dan mengeluarkan notis kepada ibu bapa mereka dan kepada pelajar. Maka hal ini dapat mengeratkan hubungan yang lebih erat antara satu sama lain supaya aktiviti yang dijalankan dapat mencapai persetujuan atau kerjasama yang sama dan seterusnya dapat mencapai kecemerlangan dan dalam membentuk perpaduan antara satu sama lain. Dapat disimpulkan bahawa sekolah dan komuniti perlu saling bekerjasama untuk mencapai matlamat bersama. Jika timbul sebarang isu atau masalah, perlulah bersama-sama mencari jalan penyelesaian. Setiap keputusan yang diambil harus mendapat persetujuan daripada semua pihak. Hal ini supaya tidak timbul sebarang isu atau ketidakpuasan hati oleh mana-mana pihak. Dengan itu, kecemerlangan sesebuah sekolah dapat dikekalkan dengan adanya kerjasama yang utuh antara pihak sekolah dan komuniti. Sekian, terima kasih.